بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام لوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وبعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدي والدعوة إلى الخير وابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. ونويت ما نوى به السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ونويت ما نوى به المؤلف والمشايخ أجمعين، ونويت ما نوى به الإمام محمد ابن أبي جمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من كتابه، وما نواه الإمام الشيخ محمد بن علي الشافعي الشنواني رحمه الله تعالى ومشايخنا في الله أجمعين. أما بعد، اللهم اجعل نياتنا في نياتهم، اللهم اجعل نياتنا في نياتهم، اللهم بارك لنا بهم يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رضي الله تعالى عنه: نفعنا اللهم بعلومه وعلومكم وعلوم شيخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. عن أبي موسى، تفضل. siapa yang nak baca ni? اقرأ. Ya, boleh Ustaz. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wa bisanadikum ila al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. آمين يا رب العالمين. إليه قال عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه. قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. قال رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه، sahabat Nabi radhiyallahu taala alaihim ajma'in, datuk kepada al-Imam Abdul Hasan al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah datang seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu tidak dinyatakan di sini, tapi Allahumma salli ala sayyidina mengikut kaedahnya al-ibhamu fil matni la yadur. Ibham ataupun mubaham pada matan itu tidak memberi mudarat kepada hadis. Jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah? Wahai Rasulullah, apakah itu berperang pada jalan Allah? Apakah itu berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala? Mana apakah hakikat bilakah seseorang itu dikira berperang pada jalan Allah? Fa inna ahadana yuqatilu ghadaban, kerana sesungguhnya salah seorang daripada kami, salah seorang daripada kita ada yang berperang kerana marah, kerana dibangkitkan oleh rasa marah, didorong oleh kemarahan, maka dia berperang melawan musuh-musuh Allah. Wa yuqatilu hamiyatan, dan ada yang berperang kerana naik angin. Maksud naik angin itu dia berperang kerana semangat, apa dia ni, mencintai kabilahnya atau membela kabilahnya, tak kira lah benar atau salah kabilah dia tu. Wa yuqatilu hamiyatan farafa'a ilaihi ra'sahu, maka baginda Nabi SAW mendongakkan kepala baginda SAW yang mulia. Mana kenapa baginda SAW mendongakkan kepala baginda? Wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'ima, dan baginda SAW tidak mengangkat kepala melainkan kerana orang yang bertanya itu sedang berdiri. Maknanya orang yang bertanya itu sedang berdiri, datang kepada Nabi, dia bertanya dalam keadaan dia berdiri. Maka Nabi SAW mengangkat kepala kepada orang bertanya itu. Baik. Qala
Faqala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahu. Barang siapa yang berperang untuk supaya kalimah Allah, perintah Allah, syariat Allah itu yang menjadi yang tertinggi, yang paling tinggi, fahu, maka dia itulah. Fahuwa fi sabilillah. Maka dia itulah yang berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Masa belajar dengan Al-Fadhil Ustaz Hafiz Ridauddin hafizahullah taala, bukan kitab ni tapi kitab Sahih Bukhari. Beliau mengatakan bila sampai situ dia wakaf. Fahu fi sabilillah. Baik. Iqra. Wa bisanadikum Ringkaskan. Jadi wabikum, wabihi ilaihi. Wabihi ilaihi. قال عن عباد بن تميم رضي الله تعالى عنهما أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينتكل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال عن عباد بن تميم عن عمه daripada Abbad ibn Tamim. Dia ni sahabat. Abbad bin Tamim ni sahabat. Dia meriwayatkan daripada bapa saudaranya juga seorang sahabat radhiyallahu anhuma annahu syukiya, bahawasanya dilaporkan ataupun diadukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam akan keadaan seorang lelaki. Ar-rajulu jadi maf'ul, jadi naib fa'il. Syukiya ilaihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu. Ada seorang laki-laki alladhi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah, bahawasanya dia itu mendapati sesuatu dalam sembahyang. Maksudnya dia berasa, wajada makna minal wujdan, dia berasa sesuatu dalam sembahyang, dalam perut dia berasa tak selesa. Faqala la yanfatilu aw la yansarif, maka bersabda baginda kepada orang yang bertanya ataupun yang pada yang pengadu, la yansarifu atau la yanfatil, janganlah dia berpaling ataupun janganlah dia berhenti, yakni daripada sembahyang, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sehingga gayahnya jangan berhenti itu, makna teruskan sembahyang, hatta yasma'a sautan, sehingga dia mendengar suara ataupun dia mendapati ada bau, ada keciuman bau. Jadi maksud di hadis ini ialah kita kekalkan dalam keadaan yakin. Kita sekarang berada dalam keadaan yakin, kita berwuduk, kita berada isman. Jadi sekarang kita syak sekarang ni, adakah keluar najis atau ataukah kita sudah berhadas ataupun tidak. Maka Nabi SAW mengajar kepada kita, dan ini disimpulkan oleh para alim ulama, jangan berhenti sembahyang, bahkan terus sehinggalah yakin. Yakin itu bahawasanya ada sudah batal apa dia ni, wuduk kita. Jadi ini ulama simpulkan dalam kaedah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Yakin itu tidak boleh tidak boleh. Jadi ini yasma'a sautan, sama saut ini kinayah daripada kinayatun anil yaqin, kata Syekh Nuruddin Al-Banjari hafizahullahu taala. Kinayatun anil yaqin. Kalau dah katanya Syekh Nuruddin, kalau baunya dah masya-Allah maka tak perlulah. Itu memang yakinlah. Jadi hadis ini ada satu makna yang halus, yang menarik. Dalam hadis ini mengikut bahasa kenabian Nabi yang penuh beradab, Nabi mengisyaratkan bahawasanya kentut itu terbahagi kepada dua. Kentut itu terbahagi kepada dua. Ada yang berbau dan ada yang tidak berbau. Ada yang bunyi suara tapi tidak berbau. Biasanya yang berbunyi itu tidak berbau. Yang bersuara itu biasanya tidak bau. Yang berbau itu biasanya tidak bersuara. Itu daripada mana tu? Isyaratnya dalam hadis yang mulia ini daripada bahasa baginda Nabi SAW yang penuh dengan adab sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal. Wa bihi ilahi qala an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu al-Ansari radhiyallahu taala anhu ardah,
Al-Harith bin Rabi'i radhiyallahu taala anhu ardah, daripada baginda Nabi SAW, apabila kencing salah seorang daripada kamu, mana dia membuang air kecil, fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi, maka janganlah hendaknya dia memegang akan kemaluannya dengan tangan kanannya. Maksudnya jangan memegang, mana jangan dia membersihkan kemaluannya dengan tangan kanan. Bahkan kalau nak menggunakan tangan, gunakanlah tangan kiri. Sebab apa? Sebab tangan kanan untuk litakrim, untuk perkara-perkara yang dimuliakan. Wala yastamji biyaminihi, dan janganlah dia beristinja dengan menggunakan tangan kanannya. Juga tidak pegang pujangan, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membasuh ataupun beristinja juga jangan dengan tangan. Wala yatanaffasu fil ina, dan janganlah ia bernafas di dalam bekas bejana air. Jadi kata ulama, apakah kaitan di antara tiga perkara ini? Kaitan dengan dengan kencing, dengan istinja itu memang saling berkait. Bagaimana pula kaitan dengan yang ketiga, jangan bernafas di dalam bekas bejana? Jadi kata ulama yang membahaskan perkara ini, antaranya guru kita ialah ulama dulu sebut, cuma faedah ni kita dapat daripada guru kita Maulana Hussein bin Abdul Qadir Al-Yusufi hafizahullah taala. Kata Maulana Hussein, kata ulama taujih bagi hadis ini ialah apabila seseorang itu berwudu, apabila seorang itu kita disunatkan memperbaharui wudu setiap kali kita beristinja. Kita disunatkan berwudu setiap kali kita beristinja. Dan apabila kita berwudu, kita disunatkan meminum fadlul wudu. Kita disunatkan minum fadlul wudu. Mana bekas air dalam bekas wudu kita tu, kita disunatkan minum. Maka di situlah munasabah perbahasan wala yatanaffasu fil ina ni makruh ya. Semua ini dalam bab perkara-perkara yang ada. Wala yatanaffasu fil ina, janganlah ia bernafas di dalam bekas air, bekas minumannya. Fadal. An-nahyu semuanya lil karahah, litanzih. Naam. وبه إليه قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki telah melihat seekor anjing ya'kulu thara min al-'atash, yang mana sifat anjing itu, jumlah tu ya'kulu thara min al-'atash itu sifat kepada anjing itu. Maksud sifat kepada kalban, maksudnya anjing itu dalam keadaan memakan batu-batu dengan sebab kedahagaan. Min tu dia panggil min bayan sababiyah. Mana dia makan, dia menjilat batu-batu kalau ada lembapan air di batu kerana tersangat di dalam suasana yang sangat panas. Fa akhraja ar-rajulu khuffahu, maka lelaki tadi, dalam satu riwayat lebih panjang, lelaki itu dia dalam keadaan bermusafir, dia sampai ke satu tempat yang ada sumur ataupun ada telaga di zaman Arab yang mana telaga tu tak ada tali, tak ada timba, maka untuk minum air dia terpaksa turun ke dalam telaga. Lelaki itu turun dan minum air dalam telaga. Apabila dia keluar daripada telaga, dia tengok ada anjing yang sedang dahaga. Keluar daripada telaga, dia tengok ada anjing sedang dahaga. Maka pada ketika itu, lelaki tersebut kata, anjing ini juga dahaga seperti aku dahaga tadi. Maka oleh kerana itu, lelaki itu turunlah ke dalam telaganya sekali lagi. Turun dalam telaga. Dan dia mencebok air fajak dengan kufnya ataupun dengan selipar ataupun dengan kasut kulitnya. Lalu yaghrifu lahu, yang dia mencebok dengan bagi anjing itu bihi ay bil khuf, mana dia cebok air dengan tu. Dalam riwayat lain dia sebut dia panjat naik telaga itu dengan mulutnya. Mana mulut dia gigit air dia gigit khufnya dan dia panjat naik telaga dia sampai ke atas. Maka dia air yang dalam khufnya itu dia berikan kepada anjing. Fasyakarallahu lahu, mana Allah Subhanahu wa taala telah menerima amalannya, telah redha dengan usaha yang dia lakukan untuk memberi makan kepada anjing.
fa adkhalahul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia syurga dengan sebab rahmat dia, belah kasihan dia kepada anjing tersebut. Jadi kalau belah kasihan kepada anjing juga diberi rahmat, bahkan dalam riwayat lain ada Bariyatu Bani Israel, perempuan pelacur pula daripada Bani Israel juga diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa dia beri rahmat? Kerana dia memberi minum kepada anjing, maka memberi minum kepada orang Islam lebih-lebih lagi. Kalau diberi minum kepada orang mukmin lebih-lebih lagi. Kalau diberi minum kepada orang beriman, la ya'kulu ta'amakum illa taqi. Janganlah makan makanan kamu melainkan orang yang bertakwa. Jadi itu lebih-lebih lagi besar darjatnya, min babi aula. Bahkan kata guru kita, kalau hadis ini dan hadis yang lainnya menjadi dalil bahawanya Sayyidatuna Aminah bintu Wahb, bunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aminah itu najin, selamat. Kenapa? Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minum susu dia. Nabi kita minum susu dia. Takkanlah dia ni lebih mulia Bariyah Bani Israel daripada ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini benda-benda yang tak perlu dipikirkan. Ini disebut oleh para alim ulama ahlul fikri wa dzikri. Antaranya guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh, hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi. Fadal. وبه إليه قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. Jadi daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha qala idza na'asa ahadukum, apabila telah mengantuk salah seorang daripada kamu, wa huwa yusalli, walhal dia sedang sembahyang, falyarqud, maka hendaklah dia tidur, ai falyanam. Maknanya tidur bukan tidur masa sembahyang tu, falyanam ba'da. Dalam syarah tu sebut ba'da itmami solati, mana dia sempurnakan sembahyang. Jangan diteruskan baca. Jangan diteruskan. Kadang-kadang kita nak berhabis wirid kita tiap-tiap malam baca satu juzuk Quran. Kita tiap-tiap malam kita kena berhabiskan bilangan wirid kita pada waktu malam. Jadi kadang-kadang kita nak berhabiskan satu juzuk, nak berhabiskan setengah juzuk, tapi kita sudah mengantuk. Macam mana? Jangan sempurna. Berhabiskan, tidur. Bila dah mengantuk tu tidur. Hatta yadhhaba anhu naum. Tidur dengan niat untuk apa? Dengan niat supaya hilang mengantuk tu, nanti hujung-hujung malam dia bangun pula lah. InsyaAllah. Sehingga hilang daripadanya tidur. Sehingga hilang daripadanya mengantuk. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Kerana apa? Jumlah ni jumlah ta'liliyah. Kerana salah seorang daripada kamu apabila dia sembahyang walhal dia dalam keadaan mengantuk, la yadri, dia tidak tahu, barangkali dia istighfar, dia minta ampun, mana qasak dalam hati dia nak minta ampun, tapi kerana mengantuk, fayasubbu nafsahu, lalu dia mencela akan dirinya, ataupun dia mencela diri dia dalam keadaan sewaktu tu waktu istighfar, waktu saatul ijabah, waktu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disebutkan bahawasanya anak-anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam, apabila mereka sedar pada kesalahan mereka mengadu kepada Nabi Allah Yaqub, ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Lalu dalam Al-Quran, jawab Nabi Allah Yaqub alaihi salam kepada anak-anaknya yang sudah minta maaf tu, dia kata saufa astaghfiru lakum rabbi. Saufa astaghfiru lakum rabbi. Saufa, sebagaimana kita tahu, ada berselang masa. Kenapa Nabi Yaqub tidak ada seketika itu juga? Saufa, maknanya tunggu saat yang mustajab. Tunggu waktu yang sesuai untuk dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anaknya. Maka itu bangun. Kata ulama tafsir, untuk bangun pada akhir malam, bangun tengah malam untuk mendoakan kepada anak-anak. Jadi bahkan disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri radhiyallahu anhu, ahlu qiyamul lail
Orang yang bangun qiyamul lail insya-Allah akan diberi syafaat oleh Allah Taala untuk ahli keluarganya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Naam. وبه إليه قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. Wa fi riwayatin tak ada dah. Wa fi riwayatin ukhra buqa'an buqa'a. Nuskah saya ni. Qala daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha annaha kanat taghsilul maniyya min thawbin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adalah Sayyidatina Aisyah senantiasa membersihkan membasuh akan mani, mana air mani daripada pakaian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma arahu fihi buq'atan aw buq'a. Kemudian aku melihat, mana aku tu dalam satu arahu, masa aku melihat masih ada tompuk-tompuk ataupun ada beberapa tompuk. Buq'ah mana satu tompuk ataupun dua tompuk. Maksud tompuk tu tompuk yang sudah dibasuh. Mana basah-basah dengan dibasuh, yang sudah dibasuh itu masih ada melekat pada pakaian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya menunjukkan dalilnya taharatul mani. Mani ini oleh kerana mani itu asal kejadian manusia di sisi ulama, maka dia itu ialah air yang suci. Baik, wa fi riwayatin ukhra buqa'an buqa'a. Dalam riwayat yang lain ada beberapa tompuk, maknanya beberapa tempat. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Fadal. Jadi kata setengah ulama, ini hadis ini setengah ulama i'tirad. Setengah ulama i'tirad, tidak ada dalil dalam hadis ini bahawasanya air mani itu suci. Lepas tu daripada mana datang dalilnya? Dia kata ulama, dalilnya daripada tidak semestinya lafaz al-mani itu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi datang daripada isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jelaslah dalilnya di situ. Naam, an Aisyah. Iqra. وبه إليه قال عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقرض الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. Qala, tengok hadis ni, hadis daripada Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, al-faqihatu al-alimatul faqihatu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memang salah seorang daripada sahabat Nabi radhiyallahu alaihim dan juga Ummul Mukminin yang sangat alim, faqihah, alimah, muftiyah. Jadi beliau meriwayatkan banyak sekali ilmu. Qala kanat ihdana tahidu. Adalah salah seorang daripada kami apabila kedatangan haid. Kanat tahidu. Jadi kanat itu sama ada merujuk kepada kami itu isteri-isteri Nabi SAW ataupun nisa al-mu'minin pada secara umumnya pada zaman Nabi SAW. Kanat ihdana tahidu. Adalah ada salah seorang daripada kami apabila dia kedatang haid, thumma taqridu dama min thawbiha inda tuhriha. Kemudian dia mengutis. Qarada ni dalam bahasa Arab dia digunakan untuk mana, kalau kita kata bahasa Melayu kerak, tidak. Cuma dia sebut dalam kitab kamus, macam antaranya Mukhtarus Sihah, qarada yaqridu qardan. Kalau diidafah akan qarada tu kepada tikus al-fa'ru, maka makna dia apa? Makna dia melubangkan. Kalau qarada thawbah, kalau qarada fa'ru thawbah, makna tikus itu telah melubangkan apa dia? Telah melubangkan pakaian. Jadi qarada tu mana apa? Kerik. Qarad, kerik. Kerik. Jadi situ kalau disandar kepada tikus, tapi sini maksudnya apa? Sini mana kutis. Dikutiskan kesan darah itu min thawbiha daripada pakaiannya, pakaian ihdana. Inda tuhriha, ketika sucinya, fatarsiluhu, lalu ia basuh. Wa tandahu ala sa'iri jasadi, kemudian dia meratakan air ke atas seluruh badannya, thumma tusalli fihi, summa tandahu ala sa'iri, kemudian dia mengalirkan air. Maknanya basuh pakaian yang terkena haid itu, mula-mula bersihkan kawasan darah tu dulu. Bersihkan kawasan yang terkena darah dulu, kita kata cetung ke,
basuh kawasan tu dulu, buang dulu ain tu. Ain tu dibuangkan dulu sebab darah tu najis. Kemudian selepas pada tu basuh ke kawasan tu saja. Kemudian baru diratakan air itu kepada seluruh kain tu. Seluruh sa'iri thawb. Thumma tusalli fi, kemudian boleh sembahyang padanya. Ini rahmat dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW, iaitu pakaian yang terkena najis itu boleh dibersihkan dan boleh digunakan untuk beribadah. Berbeza dengan syariat umat-umat terdahulu yang dikatakan lebih kuat, lebih keras ataupun lebih syadid. Antaranya syariat Musawiyah, syariat Nabi Allah Musa AS ke atas Bani Israel. Kerana sifat Bani Israel itu yang tak dengar kata, maka disusahkan ataupun diberatkan syariat pada mereka supaya mereka taat. Baik. Naam, iqra. وبه إليه قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رسول الله كيف أغتسل من الحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضئي بها فأخذتها فجبلتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله alaihi wasallam. Jadi hadis ni riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, inna imra'atan minal ansar. Siapa dia mengikut benda ada 3 kaum, cuma disebutkan dalam Hasyiah Syanwani satu saja, iaitu Sayyidatina Asma binti Sakan. Asma binti Sakan radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa aghtasilu minal haidhi? Bagaimanakah caranya saya nak mandi daripada haid? Mana daripada bila saya suci daripada haid, bagaimanakah saya nak mandi? Ataupun soalannya lebih spesifik lagi. Kalau kita kata dipahami daripada jawapan Nabi SAW bahawasanya orang perempuan daripada Ansar tanya soalan yang lebih spesifik. Maknanya kaifa atatahharu min atharil haid. Tapi tidak dinyatakan dalam soalan di situ. Mana bagaimanakah saya nak bersuci daripada kesan haid. Baru kemudian saya mandi. Qala khudhi firsatan mumassakatan. Ambillah olehmu satu cebis daripada kapas mumassakah yang dilumurkan dengan kasturi. Fatawaddai biha ay fatatahhari biha. Daripada tawaddai itu daripada kataan al-wada'ah, mana bersih. Hendaklah kamu membersihkan dengannya. Dengan apa? Dengan kapas tu. Dengan firsah. Ambillah, bersihkan dengan dia. Dalam fatawaddai biha thalathan. 3 kali. Fatawaddai biha. Jadi kenapa diulangkan 3 kali? Diulangkan 3 kali itu dalam suatu riwayat kerana orang perempuan tu tanya balik, ya Rasulullah, kaifa atatahharu biha? Kaifa atatahharu biha? Bagaimana Rasulullah nak membersihkan dengan dia? Dengan kapas tu. Maka Nabi SAW jawab lagi, tawaddai biha. Bersihkanlah dengan dia. Bersihkanlah dengan dia. Qala fatatat. Lalu bila ditanya jawab kali ini, tanya lagi. Kaifa atatahharu biha? Kaifa atawaddau biha? Bagaimana saya nak bersihkan dengan dia? Maka Nabi suruh tatahhari tawaddai biha. 3 kali dinyatakan oleh baginda Nabi SAW. Thumma inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam istahya. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berasa malu. Berasa malulah sebab Nabi lam yuwajih ahadan bimakruh. Sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak pernah sekali-kali menyatakan sebut dengan jelas dengan benda-benda yang tidak disenangi kepada orangnya walaupun benar-benar, tapi Nabi segan. Nabi kita seorang yang sangat pemalu, lebih malu asyaddu haya'an minal adra'i fi khidriha. Lebih pemalu daripada seorang anak dara yang tak pernah keluar rumah. Ni tak ada dah anak dara lagu ni, pupus dah, tak ada dah. Rahimahunallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmatlah kepada anak-anak dara yang tak keluar rumah ni. Zaman tak ada TikTok, tak ada Facebook, tak ada apa, tak ada WhatsApp, tak ada apa. Lebih pemalu. Qala fa'arada biwajhihi atau qala tawaddai biha. Maka fa'akhadtuha. Maka saya mengambilnya. Fajabaztuha. Ada riwayat fajabaztuha fajadzabtuha. Kata guru kita Syekh Muhammad Abu Umar, Syekh Mustafa Abu Umarah,
Ustaz kuliah Usuluddin, dia kata itu bahasa yang dua riwayat. Jabaztuha, jazabtuha. Maksudnya cepat. Tarik tu dengan cepat-cepat. Jazab, maknanya kalau bahasa Kelatannya senjuh. Hei, malu. Soalan apa ni kamu tanya berkali-kali ni? Oh, tak tahu kau. Orang malu dia tu. Fajabaztuha, kalau jabaztuha, kata guru kita Syekh Mustafa Imarah, aku tarik dia perlahan-lahan. Dia kata. Malu kata salah tu. Fa akhbartuha bima yuridu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni mau jadi dalil bahawasanya tutorial. Tahu tutorial? Dalil tutorial. Maknanya ada muhadarah, ada tutorial. Maksudnya macam kita belajar kitab ni kalau di pondok dia ada pada telaah ataupun dia ada pembantu-pembantu pada muzakarah. Yang mana apabila seorang guru ataupun guru tu mengajar, maka ada pula pembantu ataupun murid yang terkedepan sikit mengulang balik pengajian untuk memberi faham ataupun membantu menambah kepahaman. Ini sangat-sangat penting dalam proses ilmu. Bahkan kalau dulu-dulu orang mengaji pondok ni kata apa? Dia kata ilmu ni banyak boleh dengan kepala telaah daripada boleh dengan Tok Guru. Tok Guru ni baca straight, baca kitab, terjemah, baca straight Tok Guru. Tapi ilmu sebenarnya boleh dengan siapa? Dengan ru'usul mutalaah. Kepala-kepala telaah. Mereka itulah yang cokehnya. Yang cokeh ilmu, yang memberi kepahaman secara mendalam, cara-cara nak baca kitab, nahwu, ilmu alat apa semua kali, duduk dengan kepala telaah. Maka begitu juga dalam situasi soalan ni, apabila Sayyidatina Asma binti Sakan tidak menakak, maka Siti Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengambil tanggungjawab untuk memberi kepahaman lepas 3 kali dah tu, sebab Nabi kita SAW mengulang 3 kali tu untuk bukan setiap kali ulang tu ada makna yang berbeza. Yang pertama tu untuk diingati, yang kedua tu untuk dipahami, yang ketiga tu untuk diamalkan. Jadi takkan lebih tu. Juga hadis tu juga dia panggil dalil bahawasanya ilmu tu berperingkat. Katanya orang pondok Pasir Tumbuh, dia kata biar menyelam 3 kali lemah, 3 kali menyelam 3 kali lemah. Mana 3 peringkat mengajilah. 3 kali mengaji. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Ada setengah orang dia kata biar satu ilmu tu serba 3 kitab. Fiqh 3 kitab. Apa dia ni, apa ilmu hadis 3 kitab. Ilmu apa dia ni? Wallahu alam. Ada soalan? Tak ada soalan, kita nak beralih. Ada Ustaz dalam hadis yang sebelum ni kan? Ya. Kana ihdana tahidu thumma taqtarisu. Kalau sini lah, taqtarisu. Qarasa. Ustaz sebut ni taqtaridu ke? Sini taqridu. Wa fi riwayatin taqtasiru, dalam hasyiah tu dia kata bil qafi wad dadil mu'jamah, mana ada yang bertitik dan ada yang tak bertitik. Taqtarisu bil qafi was sadil muhmalah bi wazni tafta'ilu ay taqla'uhu bi dhafriha aw usbi'aha. Mana dia cabut, dia kutis dengan hujung jarinya. Zufur maknanya jarinya, ataupun dengan jari jemarinya, dikutis dengan jari. Qarastu qarasa yaqrusu. Taqrusu ay lawaitu alaihi bi usbu'ain. Maknanya dia kalau kita bahasa kita, gunakan 2 jari untuk menggosok dia. Mana kalau kita kata genyih lah, darah yang sudah kering tu digenyihkan. Genyih faham ke bahasa Temeloh ni? Tak, maknanya kita, Allahumma salli alaihi wasallam, kita guna 2 jari untuk menyental apa dia ni, kita kutis ataupun kita gosokkan bahagian yang kena darah tu. Baik, bi atrafil asabi'.
Tapi semuanya merujuk kepada guna jari lah. Lepas tu kita terjemahkan dengan kutis. Dikutis. Dikutis. Jadi kalau dalam tu dia kata ada guna air ataupun tak guna air tu. Jadi kalau Al-Imam Jauhari, seorang ahli lughah, dia kata guna air. Basuh tu juga dengan guna jari. Mana dikutiskan dengan jari. Air tu sudah ada je. Baik. Tapi kalau kita dalam dari segi fiqhnya, buang dulu air tu baru guna air. Itu kepahaman kita orang fiqh lah. Naam. Semuanya makna dia cabut. Macam kita kata qarsu syair ataupun qarsu kita buat roti kan. Khamirah tu bila kita nak buat dough kan. Qars tu dia panggil apa? Satu bulatan tu. Satu bulatan tu dia panggil qars. Tu kalau kita buat roti macam kita makan panadol apa panggil paracetamol ni. Satu bulatan dia tu kita buat tubik tu dia panggil qars. Qars. Mana kita petik keluar tu. Teh keluar tu dia panggil dia panggil qars dalam bahasa Arab. Qarsus syamsi ya. Ya. Qarsus syamsi. Qarsus syams tu lingkaran matahari bulatan dia. Bulatan dia. Nah. Soal lagi boleh ke? Boleh. Kalau Syekh Ali biasa sebut, kita jangan hidup pada asrin Nabi, tapi kita ambil manhaj an-Nabi. Jadi kalau zaman Nabi dia dia tak guna lampin macam zaman kita. Maksudnya pakaian yang diguna tu mungkin adalah macam mana diguna untuk halang haid keluar atau bayi daripada keluarkan najis dan sebagainya tak. Lepas tu kalau zaman kita ni guna lampin. Jadi adakah guna lampin atau tali wanita ke apa pampers ke apa tu lebih mendekati kepada nazafah ataupun dia daripada tabzir? Daripada ujung tu tak faham, tak dengar. Daripada membazir. Allah. Jadi maksudnya adakah kita guna lampin sekarang ni lagi dekat dengan syariat? Baik. Allah, kita kena tengok sebelum daripada kita tengok kepada syariat tu, kita tengok kepada lampin tu, lampin pampers sekarang tu kakul, bukan tengok kepada dia cepat mudah saja. Dia tengok siapa pada peringkat dia tu boleh dimusnahkan ke tidak, ataupun dia boleh dia tidak merosakkan alam ke tidak, jadi pencemaran ke tidak. Takut kita bila kita banyak menggunakan dia, kita menyumbangkan kepada pencemaran alam sebab dia tidak boleh dimusnahkan kan. Kalau plastik tu 500 tahun baru lupus. Jadi pada ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Syekh Ali sebut na'ishu ataupun nu'ayishu zamanan Nabi ataupun nu'ayishu sunnatan Nabi wala na'ishu zamanahu kan. Itu banyak kali disebut. Dia ambil dalil daripada hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dalil dia kata Syekh Ali Jumaah hafizahullahu taala, dalil bagi muayashatus sunnah dengan ada muayashatu zamanin Nabi itu diambil daripada situlah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Sebab sunnatul khulafa tu al-khulafa hum a'lamun nasi bisunnatin Nabi. Maka tatbik mereka itulah yang menjadikan kita panduan pada kita untuk teruskan. Baik, tentang pampers ni kita kena tengok secara umum, jangan ambil senang saja, jangan tengok pada bersih sekejap tu. Tapi tengok sampai pada ujung, sampai kepada akhirnya. Di sisi ru'yahnya, adakah dia itu membersihkan, bersih najis anak kita, bersih kalau pet tualang wanita tu bolehlah, mudahlah sekejap. Akan tetapi kesudahannya akan merosakkan alam sekitar dengan skala yang besar ataupun tidak. Maka ketika tu barulah kita kata adakah dia sama ataupun dia lebih baik ataupun dia badil yang tidak seperti dengan yang dulu. Jadi kita tak nak sebut juga sebab dia tu semua boleh kata hajat lah.
Mungkin kita kata hajat keperluan tu adalah pada zaman sekarang dari segi mudahnya, dari segi apanya, sebab manusia zaman sekarang ni lebih sibuk daripada orang dahulu. Maknanya al-hajah tuftiqul hilah. Al-hajah tuftiqul hilah. Oleh kerana keperluan kita banyak, kesempatan kita kurang, maka mungkin kesempitan kita tu memerlukan kita guna juga tuala wanita dan juga apa dia pampers budak-budak tu. Jadi kalau kita kata lebih afdal guna ni, maka saya tengok, saya baca buku Inggeris lah, orang putih. Tapi saya baca terjemah dah. Kalau tak silapnya chicken soul. Apakah chicken soup for the soul? Pernah baca tak? Chicken soup for the soul tu, dia ada satu cerita pengalaman orang yang susah dalam nak membesarkan anak-anak di negara barat. Jadi antara cara dia tunjuk ialah dia meminjam lampin yang ada di tempat welfare. Pinjam lampin ataupun dia pergi ambil lampin yang welfare. Kemudian dia apa dia ni, Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Bila dia ada kesenangan, dia sumbang pula lampin pula kepada tempat welfare tu. Cuma dia kata masa susah tu dia guna lampin lah. Dia kata lebih menjimatkan kos dan sebagainya. Dia kira panjang nak boleh kebesar anak tu setahun lebih, 2 tahun lebih. Dia kata akhirnya bicara dengan isteri dia. Dia kata guna lampin biasa. Jadi bukan semua orang lah boleh berfikir macam tu. Jadi salah satu benda yang dia menjimatkan usaha dalam nak membesarkan anaknya ialah dia menggunakan lampin. Jadi lampin dia untung pula dari segi, walaupun dia penat dari segi basuh, dia tak kena beli RM40 sebulan, RM40 sebulan tu. RM40 sebulan tu. Cumanya katanya lampin ni kalau hak anak pertama tak boleh perah katanya. Tahu kalau basuh tak boleh perah, tahu tak? Tak pernah dengar? Tak Izzuddin. Kalau anak pertama jangan perah. Basuh-basuh kita ya. Kalau anak kedua boleh perah. Apa? Tak perah tu boleh guna pula untuk anak kedua. Boleh guna pula pada anak kedua. Jadi kalau yang kedua tu tak apalah. Nak perah pun dia kalau rosak sikit pun kita boleh buat kain buruk dah. Lepas tu kita beli pula untuk anak ketiga. InsyaAllah ta'ala. Itulah saya. Tu antara teka-teki yang boleh dulu masa anak kecil dia. Wallahu a'lam. Dia ada yang lebih molek lagi. Kalau kita penat nak basuh kain lapis ni, ada panduan yang dianjurkan oleh Syekh Ali dalam bab ni. Kahwin awal. Jangan kahwin umur 28, 29, 30 tu. Dia kata anak tu umur 40 tu kena dukung anak lagi. Umur 40 waktu tu. Jadi kalau kita kahwin 21, 23, maka ketika tu kita umur 30 tu tengah semangat lagi, tengah rajin lagi nak basuh kain lapis apa semua sekali. Insya-Allah. Jadi ketika tu umur 40 tu anak kita sudah belasan tahun. Ni juga daripada Syekh Ali Jumaah sebab kata pengalaman peribadi dia sendiri dia kahwin awal. Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala dia menyokong perkahwinan awal dia keluarga senang. Dia tu memang latar belakang keluarga dia Bani Suhaif tu. Bani Suhaif Al-Jadidah tu tanah tok dia belakang. Bani Suhaif Al-Jadidah tu tanah tok dia. Hafizahullah taala. Fadal. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Ambo nak tanya sikit ni, apa ni selawat tafrijiyah ni? Selawat tafrijiyah. Ikut hak Ustaz baca tadi, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala nabi kalau ikut Dr. Ali Jumaah ala nabiyyin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tanbihir rasul khatim ala alihi. Kalau kita nak amal tu kalau saya tak terima daripada Syekh Ali Jumaah. Tapi saya terima juga dengan sirah. Saya terima juga sirah
Sirah tu daripada beberapa lah. Yang saya baca ni sirah yang terdapat dalam Syawarikul Anwar. Syawarikul Anwar yang disusun oleh Syed Muhammad bin Alawi al-Maliki lah. Rahimahullahu ta'ala. Jadi saya terima Syawarikul Anwar tu daripada putera beliau, Syed Ahmad bin Muhammad bin Alawi al-Maliki. Hafizahullahu ta'ala, daripada ayahanda dia lah. Cuma terima secara ammah, secara umum. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu li wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Dan begitu juga saya terima daripada keluarga saya, daripada nenek saya, daripada apa dia ni, daripada tu dengan lafaz begitu jugalah. Lafaz lagu tu juga. Nenek tu nenek sebelah ayah. Nenek dari sebelah. Okey. Daripada ayah saya. Jadi gitulah. Lafaznya daripada Syekh Ali tu saya tak terima daripada beliau. Hafizahullah taala. Naam. Sebagaimana disebut bitalaqi. Jadi dia tu yang bertalak, dia yang ditalaqi. Wallahu a'lam. Naam. Tak nak baca sahadi lagi ke nak? Fabi bab hid. Ada hit lagi ke apa ni? Naam, bacalah. Tafadhal. Iqra' ya sayyidi. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa bihi ilahi qala an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla wakkala birrahimi malakan yaqul ya rabbi nutfah ya rabbi 'alaqah ya rabbi mudghah fa idza arada Allah an yaqdiya halq فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب في بطن أمه. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Anas pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, sesungguhnya Allah Taala telah mewakilkan, mana telah melantik seorang malaikat untuk menjaga rahim. Wakkala birrahimi malakan. Allah Subhanahu wa taala melantik, maksud melantik di sini menyerahkan urusan ni, maksudnya bukan maksudnya Allah Taala berlepas, Allah Taala tak jaga rahim tu diserah pada malaikat, tak. Ini menzahirkan kebesaran Allah Taala bahawa setiap rahim, seorang wanita yang menjadi ibu itu ada malaikat penjaganya. Malaikat yang menjaganya. Dan walaupun dijaga tu berperingkat-peringkat, mana setiap masa mereka itu berdoa, ya Rabbi nutfah, maknanya ya Allah, adakah Tuhan adakah nutfah ini akan berubah kepada fasa yang ketusnya, iaitu menjadi alaqah. Adakah alaqah ini akan berubah menjadi mudghah, maknanya nutfah dalam bentuk air benih, air mani. Ya Rabbi alaqah, kemudian berubah menjadi alaqah, menjadi sekempar darah, kemudian menjadi mudghah, sekempar daging, ataupun sebesar mudghah, ataupun sebesar daging yang disuap tu. Fa idza arada Allahu an yaqdi, maksudnya malaikat itu berdoa pada setiap fasa. Ya Rabbi nutfah, ya Rabbi nutfah, ya Rabbi anakat. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki untuk menyempurnakan kejadiannya, yaqdi mana memutuskan kejadian, mana Allah Taala telah mentakdirkan, telah zahir dalam qada qadar Allah Taala bahawasanya dia itu akan sempurna kejadiannya, mana Allah Taala akan tiupkan sebagaimana disebut dalam hadis Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala, yursalu ilaihi al-malaku fayursalu ilaihi fayaktub wa yanfukhu fihi ar-ruh. Dalam riwayat Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, qala adzakarun aw untha. Baik, juga malaikat tu tanya pula, minta tunggu arahan setiap masa. Adakah laki-laki ke perempuan ni? Jadi semua tu tidak berlaku melainkan dengan
dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Au syaqiyun au sa'id, adakah sengsara ia ataupun dia berbahagia, adakah dia mati dalam iman ataupun dia mati dalam kecelakaan, mana dia mati dalam su'ul khatimah, adakah dia bertuah. Famal rizqu, apakah rezekinya, famal ajalu, maka apakah ajal, tempoh masanya, umurnya, fayuktabu fi batni ummihi, maka dituliskan semua itu di dalam rahim atau dalam perut ibunya. Fi batni ummihi, di dalam perut ibunya. Semua tu. Jadi antara perkara yang masyhur lah dalam ilmu embriologi dah. Dalam ilmu embriologi kita dah bincang sebelum ni. Secara terlalu, cuma isu 40 hari ataupun tidak tu saya jumpa satu ucapan ataupun penerangan daripada Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala dalam hiwar ataupun talk beliau dengan Syekh Ashraf Al-Makkawi. Nah, Syekh yang di pengacaranya Syekh Ashraf Makkawi hafizahullah taala. Lalu dalam sebut tu maksud katanya Syekh Ali 120 hari tu ruh bukan maksudnya menjadi benda hidup. Mana sebelum tu memang dia sudah hidup. Sebelum daripada 120 hari itu memang sudah hidup. Cuma ditiupkan ruh yang menjadikan dia manusia pada umur 120. Maknanya sebelum tu 40 hari yang pertama, 40 hari kedua, 40 hari kedua, tiga tu, walaupun kata ahli perubatan, walaupun kata mereka sudah bernyawa, sudah hidup, tapi hidup sebagaimana katanya Syekh Jumaah, tataharraku harakatan nabatiyah. Bergeraknya seperti mana gerakan tumbuh-tumbuhan. Apabila sampai 120 hari baru ditiupkan ruh. Mana yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Ruh itulah yang baru ditiupkan pada 120 tu. Ketika itulah baru dia jadi seorang manusia, lahu hayatan insaniyah. Maknanya dinamakan dia tu manusia pada ketika tu, pada usia 120 hari. Itulah tafsil yang disebutkan oleh guru kita Syekh Al-Jumaah hafizahullah taala dalam masalah tu. Wallahu alam. Khair. Boleh pindah kan? Pindah kepada kitab Fathul Mubin insya-Allah. InsyaAllah. Allah. Ada nak baca qasidah ke? Tak zakirin boleh tu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Salawatullahi wassalamu alaihim ilal mukallafina, ba'ith rusul ilal mukallafina. Sah? Di mana kita? Ilal mukallafin kan? Ya, Ustaz ni rasa sebelum tu tapi tak tahu. Kau Ustaz tanda situ ke? Tak, memang kita baca dah sampai ilal mukallafin tu. Salawatullahi wassalamuhu alaihim ilal mukallafin. Ya. Ya, Ustaz. إلى متعلق. قال رضي الله تعالى عنه نفعنا اللهم بعلومه وعلومكم علوم شيخنا في الدارين آمين. إلى متعلقة بباعث، من باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين. Allah yang membangkitkan para rasul, para pesuruh-pesuruhnya kepada al-mukallafin. Ilal mukallafin. Jam'i mukallafin. Jadi jamak kepada mukallaf. Wa huwal balighul aqilu. Siapakah al-mukallaf? Al-balighu al-aqilu. Mana itulah yang telah baligh, wal aqil yang telah berakal.
lagi berakal, yang berakil lagi, yang balik lagi berakal, yang cukup umur, yang sampai umur, dan juga lagi berakal ia minal insi, daripada manusia. Daripada manusia. Ini tak ada khilaf. Wa kadza minal jinni bin nisbati li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itu juga kadza, sebagaimana kita tahu di uslub fuqaha, seperti itu juga daripada jin. Maknanya al-balighil aqil minal jin. Maknanya yang baligh dan berakal daripada kalangan jin juga termasuk daripada orang yang mukallaf. Bin nisbati li nabiyyina, itu dengan nisbah kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Idh huwa mursalun ilaihim ijma'an. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan, diperintahkan kepada mereka, kepada bangsa jin, ijma'an itu hal keadaan ijma'. Mana ijma' di kalangan kita, ijma' mana ulama-ulama yang diambil kira dengan ijma' mereka, para ulama mujtahidin, bahawasanya Nabi SAW diutuskan kepada jin sebagaimana diutuskan kepada manusia. Khilafan liman wahima fihi. Aqulu qawli hadha hala kauni mukhalifun khilafan. Itu takdirnya. Aku berkata ni, perkataan aku ini hal keadaan aku mukhalifun khilafan. Aqulu qawli hadha hala kauni mukhalifan khilafan liman wahima fihi, ataupun liman wahama fihi. Hal keadaan aku bersalahan dengan orang yang waham padanya, orang yang keliru padanya. Kama bayyanahu Subukiyyu fi fatawihi, sebagaimana telah menerangkan oleh Al-Imam Subuki. Baik, ada orang waham tu, waham pada mana? Liman wahama fihi ataupun liman wahima fihi tu, liman waham pada ijma'. Ada orang mempertikaikan ijma' tu, ataupun orang keliru pada ijma' tu. Kama bayyanahu Subukiyyu, sebagaimana telah menerang akan dia oleh Imam Subki dalam fatwanya. Bila sebut Subki ni Taqiyuddin lah. Taqiyuddin Subki. Wa amma baqiyatur rusuli falam yursal ahadum minhum ilaihim. Adapun yang baki lagi daripada para Rasul alaihimussalatu wassalam, maka tidak diutuskan mereka itu, mana tidak diperintahkan mereka itu seorang pun daripada kalangan mereka, ilaihim ay ilal jin. Siapa kata tu? Kama qalahul kalbiyyu, sebagaimana berkata akan dia, qalahu qalal mazkur ay adamu irsali, itu adamu risalati ahadin minhum tu ilal jin oleh al-kalbi. Waruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma warawa al-Kalbi, dan telah meriwayat oleh Kalbi daripada Ibnu Abbas. Mana perkataan tu dan diriwayat oleh Ibnu Abbas, maknanya aqlun wa naqlun radhiyallahu anhuma. Wa imanuhum bit-taurati kama dalla alaihi qawluhu ta'ala inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa al-ayata ay iqra al-ayat tamim al-ayah la yadullu ala annahum kanu mukallafina bihi li jawazi imanihim bihi tabarru'an minhum. Baik. Dan bermula iman mereka itu dengan Taurat. Mana bermula imannya jin, para jin dengan Taurat, sebagaimana apa yang telah ditunjukkan ke atasnya, ke atas iman itu oleh firman Allah Ta'ala, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Ini ada dalam Quran. Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Baik. La yadullu, tidak menunjukkan, mana tidak dipahami daripadanya, ataupun tidak memberi faham kepada kita bahawa mereka mukallaf. Mereka beriman. Adakah iman mereka tu menunjukkan mereka mukallaf? Kena ingat tu. Ad-dalalah tu fahmu amrin min amrin. Memang mereka beriman. Kita tak nafikan.
Yani salamna. Kita terima bahawa mereka beriman. Ya. Jin tu beriman dengan Taurat? Ya. Baik, adakah bila mereka beriman dengan Taurat, lazim daripada situ mereka mukallaf? Adakah lazim daripada situ mereka mukallaf? Maka tidak ada dilalah. Tidak ada dilalah. Mana tidak ada luzum akli pun. Bahawasanya, kalau seorang itu beriman, maka dia mukallaf. Baik. Allah. Qala iqra' la yadullu ay la yufhamu minhu ala annahum kanu mukallafin. Tidak dipahami ataupun tidak menunjuk ke atas bahawa mereka itu, mana jin itu, mereka juga dibebankan dengan beriman dengan Taurat. Dengan Taurat. Li jawazi imanihim bihi tabarru'a, ataupun mukallafin Nabi Musa, mereka ditaklifkan dengan kerasulan Nabi Musa. Kenapa? Lam tu lam jawaz, lam ta'lil. Ta'lil bagi adamud dilalah. Dia kata kerana harus bahawasanya iman mereka itu, iman jin itu, bihi tabarru'an, ai secara tatawu'an, mana secara sukarela. Boleh jadi mereka tidak diberatkan, mereka beriman itu cara sukarela saja. Mereka beriman dengan Nabi Musa AS. Walaysa minhum rasulun anillahi inda jamahiril ulama. Dan tiadalah daripada kalangan mereka itu, daripada kalangan jin rasul. Mana pesuruh Allah, pesuruh daripada Allah di sisi jamahir, mana yang ramai-ramai daripada alim ulama. Wa amma qawluhu ta'ala alam ya'tikum rusulun minkum. Fal muradu bihi min ahadikum wa humul insu. Ala haddi qawlihi ta'ala yakhruju minhumul lu'lu'u wal marjan. Yakhruju minhumul lu'lu'u wal marjan. Adapun firman Allah Ta'ala, tidakkah telah datang kepada kamu Rasul daripada kalangan kamu? Kenapa tu? Rasulun minkum tu soal taubih daripada para malaikat khazanatun nar kepada ahli neraka. Yang mana ahli neraka tu minal jinni wal ins. Kala amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in kan? Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Jadi penghuni neraka tu ada jin ada manusia. Lalu malaikat akan tanya, alam ya'tikum rusulun minkum? Soalan. Tidakkah telah datang kepada kamu rasul daripada kalangan kamu? Jadi macam mana? Baik, bolehkah ayat ni menjadi dalil bahawa ada rasul juga, sebagaimana ada rasul daripada kalangan manusia, ada juga rasul daripada kalangan jin. Ada ke tak? Fal muradu bihi min ahadikum. Mana alam ya'tikum rusulun minkum tu ay fal muradu bihi min ahadikum. Tidakkah telah datang rasul daripada salah seorang daripada kamu. Wahumul ins. Salah satu daripada kamu tu manusia, bangsa manusia. Al-ins mana bangsa, alif lam jins. Bangsa manusia. Ala haddi qawlihi ta'ala, itu di atas seperti firman Allah Ta'ala, ataupun seperti jalan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Keluar daripada sungai dan laut itu permata lu'lu' dan marjan. Adakah ada sungai lu'lu'? Lu'lu' dengan marjan tak ada dalam sungai, hanya keluar di laut je. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, tapi dikeluarkan daripada kedua-duanya. Wa ja'alal qamara fihinna nuran, dan Allah Ta'ala menjadikan wa ja'alal qamara fihinna nuran, dan Allah Ta'ala jadikan pada bulan itu fihinna, pada sekaliannya ada cahaya. Mana sekaliannya bulan dan matahari lah tu. Wa kadza minal malaikati ay walaysa apa dia ni? Ambil ayat tu. Walaysa minhum rasulun walaysa minal malaikati rasulun. Tidak ada juga daripada malaikat. Sila. Astagfirullah, bukan. Atas, sila atas tu. Sila atas. Wa kadza ay al-mukallafin tu juga daripada kalangan malaikat bin nisbati li nabiyina.
Ini perbahasan. Adakah malaikat itu termasuk daripada mukallaf dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semua ni kadar ni semua menunjuk ke isyarat kepada khilaf. Khilaf tu makin kuat, makin kuat. Khilaf pertama khilaf dengan jin. Jin tu tak apalah, ada ijmu' di sisi kita, cuma ada syubhat. Ada syubhat, ada kesamaran. Kalau mereka tu ada rasul di kalangan mereka. Maka sudah dijawab oleh Al-Imam Ibn Hajar radhiyallahu ta'ala anhu. Macam mana pula dengan para malaikat? Para malaikat tu mukallaf tidak? Bin nisbati li nabiyyina aidan. Dia kata dinisbah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ilaihim. Dia kata kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diutuskan kepada malaikat. Inda jama'atin min a'immatina. Sebagaimana di sisi sebahagian besar daripada imam-imam kita al-muhaqqiqin yang daripada ahli tahqiq. Jadi Imam Suyuti tulis kitab lah sebab ni. Tulis kitab pasal irsalun nabiyyi lil malak ni. Tanwirul halaq ni. Ataupun pada menyatakan irsalun nabi lil malak. Jadi Al-Imam Ibn Hajar pengarang kitab kita ni, dia banyak berguru dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dalam sahabat dia, dalam ijazah dia, Imam Ibn Hajar kata, saya belajar dengan Muslim Suyuti ni dengan wasitah kitab-kitab dia. Walaupun dia mu'asarah. Mana dia dengan ijazah dan dengan kitab. Dia banyak belajar dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Jama'atin min a'immatina al-muhaqqiqin kama yadullu alaihi khabar Muslim. Sebagaimana telah menunjuk ke atasnya, mana sebagaimana dilalah, mana apa yang kita faham. Ya dulu tu ingat, kalimah dalah tu, fahmu amrin min amrin. Sebagaimana kita faham daripada khabar Muslim, daripada hadis Muslim. Kemudian, wa ursiltu ilal khalqi kaffatan. Dan aku diutuskan, aku diperintahkan kepada makhluk sekaliannya. Maknanya khalq tu merangkumi lah lam. Merangkumi, kita faham daripada al-khalq tu merangkumi semua makhluk. Mana semua yang dinamakan makhluk termasuk mereka. Mana mereka semua tu mukallaf dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cumanya adakah mereka itu kena semaya bai puasa roha sebab kita kat kah? Tu bahasa Tok Guru Wajah Harung, baru 5. Kena semaya bai puasa roha juga kah? Jadi katanya guru kita yukallafuna bima yunasibu ahwalihim. Mereka ditaklifkan dengan kesesuaian mereka. Taklif mereka tu bukan taklif tasyrif, tapi mereka diperintahkan. Contohnya dalam Quran sebut fathabbitul ladzina amanu. Berikanlah keteguhan kepada orang beriman. Mereka bersama dengan tentera-tentera Islam ketika mana mereka tentera Islam berperang. Bila ada syarat nusrah daripada Allah Ta'ala, maka turun. Itu mereka ketika itu mereka mukallaf. Mereka mukallaf sesuai dengan keadaan mereka. Bal akhadha ba'dul muhaqqiqina min a'immatina bi'umumihi hatta lil jamadati. Bahkan telah mengambil akhadha ay fahimah. Tu akhadha dengan mana fahimah. Telah fahamlah oleh setengah daripada apa dia ulama-ulama muhaqqiqin ay min ahli tahqiq min a'immatina daripada imam-imam kita bi'umumihi. Bila sebut a'immat itu ahli sunnah jemaah itu. Bi'umumihi ay bi'umumi qawlihi ta'ala atau qawli sallallahu alaihi wasallam atau bi'umumi khabar Muslim hatta lil jamadat. Maknanya bahasa Nabi itu diutuskan kepada jamadat, mana segala benda-benda yang tak bernyawa. Lagu mana je? Macam mana mereka tu ditaklif sedangkan mereka tidak bernyawa? Macam mana mukallaf? Sebab nama mukallaf tu al-balighul aqil. Pada mereka tu pelik dah sebenarnya. Nak sebut macam mana? Dia kata bi an rukiba fiha aqlun hatta amanat bihi. Dengan bahawasanya bahawa tertaswir. Nak taswir bagaimanakah mereka tu boleh jadi mukallaf. Bagaimana jamadat, benda yang tidak hidup,
ataupun benda yang tidak bernyawa, yang tidak ada padanya hayah, boleh jadi mukallaf. Dia kata ditarkibkan ataupun disusunkan padanya akal. Kita rasa kalau kita tak tafsir, ibaratnya kalau kita memberanikan diri kita untuk mentafsirkan perkataan Ibnu Hajar rahimahullahu taala, kita kata aql ni wal idrak. Mereka idrak, mana mereka mendapat, mereka reti. Dan mereka kenal Nabi SAW, ya. Mereka kenal Nabi SAW. Ahlus sama' bituhibbak, ahlul ardi bituhibbak, sama wa aradi bituhibbak, hajar wa madar bituhibbak, semuanya kenal Nabi, bahkan kasih kepada Nabi. Bukan setakat kenal, bahkan kasih kepada Nabi SAW. Hatta Uhud, hadha jabal yuhibbuna wa nuhibbu. Maknanya sampai mereka kasih kepada Nabi SAW. Uthbut ya Uhud, fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Ya, jadi Uhud tu ketika tu dia faham, dia ada idrak. Jadi kalau hayawanat macam semut, tu memang ada idrak. Ada idrak tu sebab apa? Sebab tak ada idrak macam mana? Sebab ada bercakap dalam Quran, sebut jelas dan mereka bercakap. Al-hudhud yatakallam bi fisahil alsun. Hudhud yatakallam, na'am, mantiqatan lahu mantiq. Bila ada mantiq, fa indahu mantiq, ada ni lah. Jadi hud tu ada kepakaran dia, ada kemahiran tu sebab dia hayawanat, dia hidup. Tak apalah kalau dia hidup. Tapi kalau jamadat macam mana? Jamadat pun ada idrak juga. Macam kita ambil contoh tadi, kita buat contoh dengan apa dia ni, Hajarul Aswad. Inni la'arifu hajaran bi Makkah kanat tusallimu alayya. Hajarul Aswad. Lepas tu juga kenal Nabi SAW. Jadi daripada itu semua batu-batu semuanya kenal Nabi SAW. Dah ada reaksi pula tu. Bila bersentuh dengan Nabi tu ada reaksi. Kalau sebelum tu tasbih mereka tidak didengari, tapi apabila bila disentuh oleh Nabi SAW, maka tasbih mereka tu didengari. Mana mereka pun masya-Allah tabarakallah berzikir lantang apabila bersentuh dengan Nabi SAW. Syuhud kau. Allah. Ya Allah ya Syekh. Baik. Qala radhiyallahu anhu. وقول الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا الشامل لهم أجمعنا على أن المراد الإنس والجن دون الملائكة مردود. Dan bermula kata-kata Fakhrul Razi, mana Al-Fakhru, Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Khatib Ar-Rai, Al-Siddiqi, sahib Mafatih Al-Ghaib. Dalam tafsir firman Allah Ta'ala, liyakuna lil'alamina nadhira. Di dalam firman Allah Ta'ala, liyakuna lil'alamina nadhira, asyamili lahum. Yang mana firman Allah tu, asyamil tu, yang disifat kepada ya Allah. Dia suara dia lagi pada suara Ustaz. Ya, Sidi Syekh lama yahin waktu tatakalam. Nanti siapa masa baru kecek nanti. Lama yahin insya-Allah. La tata'ajjal. Tadi sebab tadi dia nak slot qasidah kan. Jadi tak ada slot qasidah, tak ada fahami dah dia nya. Qala Asy-syamil lahum, mana qauluhu tu firman Allah Taala tu merangkumi bagi lahum ai lil malaikati, mana lil malaikah. Baik, apa dia kata dia ajma'na ala tu maqulul qaul bagi Fakhruddin Ar-Razi. Ajma'na ala anna al-murada al-insu wal jinn. Telah ijma' oleh kami. Jadi hak kata maksud dia nya ahli sunnah wal jamaah. Ya betul. Ins wal jin, tapi tidak malaikat tu itu tidak sepakat, tidak ijma'. Bahawanya malaikat tidak termasuk dalam alamin itu qauluhu mardudun. Itu kata-kata
ditolak. Kita tolak. Kalau kita tak nak takwil perkataan dia tu, kita tolaklah kata bahawasanya perkataan du dan malaikat tu apa dia ni memang tertolak. Kita tolak kata-kata dia. Ingat dah, radul qaul bukan radul qail lah. Kita tolak perkataan bukan tolak la yalzamu min radul qauli radul qail. Qala au muraduhu bihi ijma'ul khasmain. Ataupun kita tanggungkan, kita tanggungkan perkataan dia tu dengan muradnya ijma' di situ bukan ijma' ahli sunnah wal jamaah tapi ijma'ul khasmain. Maknanya dua pihak yang berlawan. Ahli sunnah dengan Mu'tazilah kata apa? Dengan mukhalif. Ahli sunnah dengan mukhalif, maka termasuklah juga ada titik persamaan antara kita dengan mukhalif kita. Ahli sunnah dengan mukhalif kita iaitu manusia dengan jin tu mukallaf. Jadi ketika tu kita takwilkan perkataan Fakhruddin Ar-Razi. Ni bagusnya para alim ulama radhiyallahu taala. Inna ma yuqalu lidzalika ghaliban iz ajma'na. Kerana apa taklil kita tanggungkan dengan mana ijma'ul khasmain? Kerana ajma'na hanya sebenarnya dikatakan bagi demikian itu pada cara pada ghalib sahaja. Ai fil ghalib. La ijma'u kullil ummah, bukan maksudnya ijma' setiap umat. Ala anna hadha la yu'khadhu min mithli ar-Razi. Ala anna tu kalau kita kata ditambah pula bahawasanya seperti ini anna hadha al-ijma'. Mana kita pengetahuan tentang ijma' ni kita nak ambil daripada siapa? La yu'khadhu min mithli ar-Razi. Tidak diambil daripada seumpama Imam Ar-Razi radhiyallahu anhu. Jadi Imam Ar-Razi masya-Allah ulama usul fil aslain. Tapi nakal ijma', nak nakal ijma' tu daripada siapa? Bal yu'khadhu min mithli Ibn al-Munzir wa Ibn Jarir. Bahkan diambil pengetahuan ijma' tu daripada seumpama Ibn Munzir pengarang kitab ijma' dan juga daripada Ibn Jarir. Allah. Boleh? Sikit lagi. Qala wa amma ghairu nabiyyina fa ghairu mursalin ilaihim qata'an. Adapun selain daripada nabi kita sallallahu alaihi wasallam maka tidak diutuskan, tidak diperintahkan mereka itu kepada malaikat dan juga qata'an ay bila khilaf. Dengan tidak ada khilaf. Idza taqarrara dhalika, apabila telah letak demikian itu, fa itlaqul musannifi ba'athur rusuli ila al-mukallafina laisal muradu bihi laisal muradu bihi umumuhu kama araftah. Jadi apabila kamu telah faham yang demikian itu, apabila telah terjelas yang demikian itu, maka bermula itlaq musannif. Imam Nawawi radhiyallahu anhu dia sebut dalam khutbah tu, ba'ithir rusuli salawatullahi wasallamu alaihim ilal mukallafin laisal muradu bihi, tidaklah yang dimaksudkan dengannya dengan itlaq dia tu, laisal muradu bihi ay bil itlaq umumuhu ay umumul itlaq kama araftah. Sebab apa? Sebab rasul itu bukan kepada sekalian mukallaf. Maksudnya yang diitlaqkan kepada semua mukallafin itu hanya nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun rasul tu dia hanya dikhususkan. Fa in qulta kaif takliful malaikati min aslihi mukhtalafun fi. Ai fa in qulta fil i'tirad, sekiranya kamu kata pada i'tirad. Ai fa in qulta fil i'tirad, bermula taklif malaikat tu min aslihi mukhtalafun fihi. Bermula taklif malaikat tu pada dasarnya dipersisihkan padanya. Maknanya bila benda dipersisihkan, macam mana kamu jadikan muqaddimah dalil hujah? Muqaddimah dalil hujah ni kena ambil daripada benda muttafaq alaih. Kan? Kita kena ambil daripada titik persamaan dulu, baru kita mari kepada ke tempat khilaf. Qultu al-haqqu taklifuhum bit-ta'ati al-amaliyati. Ini ibn qultu fi jawab al-i'tirad. Bermula kata aku ai fi jawab al-i'tirad al-haqqu, bermula yes benar. Taklifuhum ay takliful malaikati bi ta'atil amaliyah.
dibebankan mereka itu dengan mana dibebankan para malaikat dengan taat-taat yang dibangsakan kepada amalan. Qala ta'ala la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak derhaka akan Allah, barang yang Allah Ta'ala perintahkan mereka itu, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan mereka dengannya. Ayu ma yu'marun bihi. Bi khilafi nahwil iman, bersalahan dengan seumpama iman. Sebab apa? Iman tu dia bukan dia taat juga, amali juga, tapi amalul qalbi. Li'annahu ay li'annal imana daruriyun fihim. Ay bukan kasbi. Ay laisa bikasbiyin. Karena iman tu daruri, mana tidak Allah Taala jadikan pada kejadian mereka itu beriman. Mana mereka itu diciptakan oleh Allah Taala beriman. Fattaklifu bihi hasilun. Fattaklifu bihi hasilun. Allah azim. Fattaklifu bihi tahsilul hasil. Maka taklif dengannya itu tahsilul hasil. Ai fattaklifu bil imani tahsilul hasil. Wa huwa muhalun, bermula tahsilul hasil itu muhal. Mana adakan benda yang sudah ada itu mustahil, maknanya menuntut ada benda yang sudah sedia ada itu mustahil. Sebab apa? Dia abas. Allah Taala afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Perbuatan Allah Taala terpelihara daripada abas dan terpelihara daripada benda sia-sia. Maka Allah Taala tidak akan memerintahkan benda sia-sia. Maka Allah Taala tidak akan perintahkan malaikat supaya beriman. Sebab apa? Sebab malaikat itu sudah diciptakan beriman. Maknanya dengan asal kejadian mereka Allah Taala ciptakan mereka beriman. Maka perlu ke tak khitab pada mereka supaya mereka beriman? Tak perlu. Sebab apa? Sebab sudah ada. Maka tahsilul hasil abas. Baik, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Baik, sekarang itu ayat itu tentang khalaqul wal abath. Adakah gitu? Baik, adakah Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa taklifu ilzamu ma fihi kulfatun wa huwa al-wajib wal haramu duna al-mubah wal mandub wal makruh. Idh la taklifa fihi ma haqiqatan. Maka dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan bermula taklif itu melazimkan pada apa yang padanya susah. Ini sama tarikh yang dibawa oleh Syekh ni sama dengan tarikh Syekhul Islam Zakaria Ansari. Ilzam ataupun talabu ma fihi masyaqqah. Kita menuntut benda yang ada susah. Tidak dinamakan taklif, maka ada susah. Jadi yang susahnya apa? Wahwal wajibu wal haram. Mana ma fihi kulfah tu contohnya seperti benda wajib dan juga benda haram. Dunal mandubi wal makruh. Tidak pada benda sunat dan benda-benda makruh. Sebab apa? Sebab benda sunat, benda makruh tu dia ada kulfah sedikit ataupun pada segi majah ya. Sebab dia boleh tinggal sebenarnya. Sunat boleh tinggal, makruh boleh buat. Tidak ada celah pada syarak pada orang yang melakukan dia. Idh la taklifa fihi ma haqiqatan. Jadi panjang-panjang tu nak ayat apa? Nak ayatnya iman tu tak termasuk. Tak termasuk dalam taklif. Ya, cumanya hak kita sebut tadi tu iman. Taklif taat tu katanya kita dengar daripada guru kita Syekh Yusri Said Jabar hafizahullah taala. Takliful amaliyah tu pun kita tidak ambil secara telak juga. Bukan maksudnya mereka walaupun mereka semayang juga, ada yang semayang bersama dengan orang semayang, ada yang tawaf bersama dengan orang tawaf, ada yang jawab salam je. Ketika kita beri salam, ada orang tak jawab salam kita, malaikat dia jawab. Malaikat dia jawab. Malaikat dia sudah jawab. Bahkan jawapan malaikat tu lebih menggembirakan kita daripada jawapan dia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Jawapan ataupun taklif mereka itu kalau ikut zahir daripada Ibn Hajar semualah mereka buat belaka. Mana semayang, puasa apa semua sekali. Tapi iftar macam mana? Jadi akala indakumus shaimun wa aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikatul kiram.
Jadi malaikat tu mendoakan rahmat lah. Masa tu. Mereka mendoakan kita rahmat. Jadi taklif mereka itu bersesuaian dengan kejadian mereka. Dengan sesuai dengan kejadian mereka yang Allah Ta'ala jadikan pada mereka. Masa ketika orang makan, mereka berdoa. Ketika orang berbuka puasa, mereka berdoa kepada orang yang berbuka puasa. Boleh. Kerana tengok kesesuaian lah, bukan pada Allah. Sikit lagi. Panjang lagi tu. Tak jumpa stasiun. Lihidayatihim. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mai. Tanya sikit Ustaz. Lepas tu insyaAllah Ana cuba qasidah lah. Alhamdulillah. Kalau nak baca qasidah. Irsal Rasul ilal malaikah ni irsal taklif lah ikut Ibn Hajar tadi tak? Irsal taklif. Dia beza sebab ada setengah ulama. Kalau Syekh Jamal Faruq tu dia kata rajahul ulama risalatuhu risalat tashrif. 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 Cuma kiranya apa beza risalah taklif dengan risalah tashrif tu? Tashrif. Tashrif tu mana dia mereka mendapat kemuliaan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka berada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka segala batu-batu makhluk-makhluk semua sekali tu mereka tidak dibebankan lah. Maknanya adakah mereka perlu sembahyang sama dengan kita? Mana kalau sebab tu bahasa yang kita gunakan tadi, bahasa guru kita Tuan Guru Haji Harun tu rahimahullah, dia kata yang kena sembahyang puasa Zuhur, maknanya diwajibkan dengan tafasil hukum syarak tu, hukum syariat tu hanyalah manusia dengan jin. Baik yang secara terperinci dengan hukum akal syarak tu hanya manusia dengan jin. Adapun malaikat itu bila kita ikut hak Ibn Hajar radhiyallahu anhu, maka seolah-olahnya mereka itu taklif pun sesuai dengan kesesuaian mereka. Baik, sekarang kita kata batu-batu tu. Batu-batu berzikir tu adakah kerana mereka ditaklifkan? Mereka berzikir itu ataupun kerana Allahumma salli ala sayyidina, setiap titisan hujan ada. Setiap titisan hujan tu turun tu ada malaikat bersama dengan dia. Ada malaikat bersama dengan dia. Setiap titisan hujan ada malaikat. Baik, malaikat tu selawat tak? Malaikat tu selawat pada Nabi SAW. Baik, jadi titisan hujan duduk kat dia tu kenal tak Nabi SAW? Kenal, insya-Allah. Wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Jadi semua tu makhluk-makhluk itu kenal Nabi SAW. Bila mereka kenal, mereka beriman pada Nabi. Itu dia soalan. Bila mereka selain pada jin manusia. Bila kita tahu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh al-malikul qudusil azizil hakim huwal. Baik, apa tu cerita huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Lepas pada cerita tasbih. Segala makhluk tu. Jadi kalau kita kata tashrif, mereka tu mendapat kemuliaan dengan kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW dan mereka berada dalam zaman Rasulullah Nabi sampai ke kiamat, sampai ke kiamat ila yaumiddin, maka mereka tu mendapat kemuliaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka mendapat kemuliaan mereka dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau malaikat pun begitulah, mana tidak dibebankan lah. Kalau tidak ada taklif, tidak ada bebanan. Sebab itulah kita kata wallahu alam, cenderung seperti mana kita dengar daripada guru kita Syekh Yusri, mereka itu ditaklif sesuai dengan cuba tengok dalam barizi tu, dalam nota kaki tu. Tadi cuba tengok dalam barizi tu. Saya ingat dulu dalam barizi ada sebut sikit. Ada ke apa? Dalam nota kaki Fathul Mubin. Saya tak ada nota Fathul Mubin dalam share screen tadi.
Barizi ni dia tarjih tashrif atau macam mana? Dalam hadis yang kita baca tadi, ada nota kaki tu. Sebab kebanyakan dalam masalah ni orang hafal daripada Barizi, saya ingat dalam masalah ni. Al-Barizi sahibuz Zubad. Tuan empunya kitab Zubad. Zubad yang asal, bukan Safwatul Zubad. Safwatul Zubad tu Ibn Ruslan. Ada? Ada. Tadi tak ada masalah kita baca. Bukan ada. Nuskha Darul Minhaj ni ke? Ha. Tak ada, Ustaz. Sekejap. Lagi. Sekejap. Atas. Okey, betul. Wal Imam Suyuti wanzur minah mana? Oh, ni Barizi ni ke? ثم واستدل بشهادة الضب له Jadi salah. وأزيد على ذلك أنه مرسل إلى نفسه نقل السيوطي ثم قال في الحاوي واستدل البارزي بشهادة الضب له بالرسالة. Bila ada syahadah dhab tu kita tahu dia hayawan. Kan? Dia hayawan maknanya dia bukan jamadat. Dia hayawan maknanya fihi sifatu hayah. Baik, syahadah wa ma syahidna illa bima alimna. Sah. Bila dia syahadah maksudnya dia ada ilmu. Mana dia kenal Nabi SAW mesti ada iz'an. Baik. Wa syahadatil hajari wasyajari lahu. Dan persaksian hajar dengan pokok kayu. Pokok kayu tu dah. Dia nabat, dia jismun nami. Tak ada sifat hayah. Dia jismun nami. Hajar tu jamak. Lahu ailin Nabi SAW. Bila ada syahadah, ataupun dalam yang masyhurnya dalam mustalah ni, mereka memberi salam. Mereka salam, as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Boleh. Wa azidu ala dhalik. Dan saya tambah lagi, kata Imam Suyuti, kalau tak silap, annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ila nafsihi. Dia diutuskan kepada diri dia. Yalah amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Nabi beriman bahawa dia rasul dan dia juga diutuskan kepada dia. Itu banyak amantu billah asyhadu anni rasulullah, itu banyak. Jadi ini dalil yang diistidlahkan oleh Barizi bahawasanya makhluk-makhluk ini ada taklif, fihi naw'u taklif. Jadi taklif itu taklifu tashrif ataupun taklifu apa dia ni? Taklifu tashrif ataupun taklifu tashrif. Macam wallahu alam lah. Kita tak berani juga moga Kalau Imam Sawi Ustaz, dalam kitab Hasyiah Sawi alal Jawharah, dia kata wa amma irsalu lil malaikah fa irsalu taklifin alal mu'tamad. Taklif. Ya. Alal mu'tamad. Alal mu'tamad. Tapi dalam ta'liq dia Syekh Abdul Fattah Bazzam kata farrajihu anna irsalan nabi ilal malaikah isalat tashrif la taklif. Unzur hasyiatil amir ala ittihafil murid wa tuhfatul murid ala al-jahratul tauhid. Ya, ala kulli hal al-majal fihi ma yasuqu al-ikhtilafu fihi. Bila dalil itu mutarajihah, maknanya saling bergagah-gagahan, itu memberatkan belah sana, itu memberatkan belah sini. Ya ada alasan sebab kata-kata betul malaikat kena buka puasa, kena puasa apa? Atau mereka berpuasa juga kah sama kita? Dia buka puasa dengan kita kah? Ada alasan lah kalau nak kata tashrif. Jadi secara umumnya mereka tashrif. Cuma ada tempat-tempat tertentu, ni tafsir yang kita dengar daripada Syekh lah. Secara umumnya mereka taklif tashrif, tapi ada tempat-tempat tertentu mereka ditaklifkan. Bahkan kita tengok dalam Quran tu fathabbitul ladzina amanu, kita amar. Kitabul amri. Semua perbincangan ahli ulama ni seronoknya hanya kita fahamnya, seronoknya bila kita faham bila kita baca Quran dengan hadis. Kita baca Quran dengan hadis, fathabbitul ladzina amanu tu
Itu khitab daripada Allah Ta'ala kepada para malaikat. Khitab pada para malaikat mana itu perintah. Mana Allah Ta'ala suruh mereka mentasbih orang-orang beriman. Mana mereka memberi pertolongan kepada orang beriman dalam ada perang dan sebagainya. Baik ada khitab daripada Allah Ta'ala. Baik tasyrih ke tu? Zahirnya macam taklif. Tapi taklif khas bagi mereka. Taklif yang khusus bagi mereka. Tidak pada orang lain. Dia nak nasyid ke tunggu dulu. Apa saja Allah Subhanahu wa taala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Boleh qasidah tapi saya tutup live boleh ke Ustaz? Boleh.